Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan sambung pembacaan kitab yang seterusnya, yakni kitab yang ketiga pada pagi ini, iaitu kitab terjemahan Al-Ibanah wal Ifadah fi ahkamil haidi wan nifas wal istihadah. Kitab yang membicarakan tentang hukum hakam haid, nifas dan istihadah bagi golongan perempuan. Kita sudah sampai kepada bab yang ketiga. Dalam kitab ni kan ada 8 bab, jadi kita dah masuk bab yang ketiga, iaitu bab pada membicarakan suci daripada haid dan nifas. Kuliah semalam kita membicarakan tentang haid, bagaimana kemudian membicarakan tentang naqa dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan haid. Baik, hari ini kita masuk pada membicarakan bab yang ketiga, iaitu suci daripada haid dan nifas. Ini tempoh suci di antara haid kepada haid, haid, nifas, nifas, haid, nifas, nifas. Ada 4 perkara. Okey, ada 4 perkara. 4 perkara kita perlu kena tahu. Okey, iaitu yang pertama, tempoh suci di antara haid dengan haid, kemudian haid dengan nifas, kemudian nifas dengan haid, kemudian nifas dengan nifas. Ada 4 perkara. Jadi kandungan bab ni, pertama dia akan bicarakan tentang bilakah perempuan dihukumkan haid. Bila seorang perempuan dihukumkan sebagai perempuan yang haid. Yang kedua, bila pula seorang perempuan itu dihukumkan sebagai suci. Yang ketiga, tanda suci. Yang keempat, suci antara 2 haid. Yang kelima, suci antara haid dan nifas. Dan yang keenam, suci antara nifas dan haid. Nanti ada satu tambahan lagi, iaitu suci antara nifas dan nifas. Jadi ada 4 keadaan. Baik. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Bab yang ketiga. Yang pertama, fasal yang pertama, bilakah perempuan dihukumkan haid? Yani bilakah seorang perempuan berkemungkinan untuk dihukumkan haid? Ini perkara yang perlu kita tahu. Apabila kita tahu kuncinya kat sini, maka mudah untuk kita menentukan darah kita tu termasuk darah haid ke ataupun darah yang bukan haid. Ataupun kita tahu darah yang keluar tu termasuk darah haid ke ataupun belum lagi termasuk daripada darah haid. Okey, bilakah perempuan dihukumkan sebagai perempuan yang haid? Untuk persoalan ini, ulama telah meletakkan kaedah dihukumkan haid dengan melihat darah pada waktu berkemungkinan berlaku haid. Ini kata kuncinya di sini. Dihukumkan haid dengan apa? Dengan melihat darah pada waktu berkemungkinan berlaku haid. Apabila lihat saja darah keluar daripada kemaluan pada waktu yang berkemungkinan berlaku haid, maka darah tu dihukumkan sebagai darah haid. Sebab tu kita kena tahu bila waktu berkemungkinan bagi haid, supaya darah yang keluar tu kita boleh hukumkan sebagai darah haid. Contohnya, didatangkan contoh seorang mubtada'ah. Siapa mubtada'ah? Iaitu perempuan kali pertama datang darah. Ini orang perempuan yang sebelum daripada ni dia tak pernah mengalami haid, baru pertama kali. Jadi dihukumkan darah haid jika datang pada umur yang boleh dihukumkan haid. Bila dia dihukumkan haid? Bila darah tu keluar pada waktu yang berkemungkinan boleh dihukumkan sebagai haid. Mana usianya? Iaitu darah yang keluar pada umur 9 tahun qamariyah, lebih kurang. Seperti mana yang telah kita terangkan pada kuliah yang terdahulu dalam muka surat 13. Ini yang pertama, perempuan mubtada'ah. Perempuan yang keluar darah ketika usianya kurang 15 hari menuju kepada 9 tahun. Kurang 9 tahun kurang 15 hari. Okey, bila 15 hari sampai kepada 9 tahun tu keluar darah, maka darah ni dipanggil darah kemungkinan berlakunya haid.
Bagi perempuan yang pertama kali. Adapun kalau atas daripada 9 tahun, ada tak berhajat kepada 15 hari ni. Katakan 9 tahun, dah 9 tahun tak keluar darah. Maka lepas daripada 9 tahun, maka darah yang keluar tu berkemungkinan darah haidnya. Kenapa dia dah melepasi waktu yang dipanggil takribiyah tu, 9 tahun qamariyah takribiyah. Baik. Jika dia seorang mu'tadah, tadi mubtadi'ah ataupun mubtada'ah. Jika dia seorang mu'tadah, iaitu perempuan yang telah ada pengalaman sekali haid dan suci. Maksudnya perempuan yang sudah ada adat. Sekurang-kurangnya sebelum tu sekali dah. Apatah lagi orang yang sudah beradat banyak kali. Ini dipanggil perempuan yang beradat. Sudah ada adat keluar darah sebelum daripada berlaku ni. Mana ada pengalaman dah. Okey. Bagi perempuan yang beradat, ini perempuan yang sudah ada pengalaman walau sekali dan suci, maka dihukumkan haid apabila darah datang selepas suci 15 hari atau lebih. Bagi perempuan yang sudah ada adat, maka darah yang seterusnya nak dihukumkan sebagai darah haid apabila darah itu keluar selepas suci 15 hari atau lebih. Okey, baik. Okey, waktu kemungkinan haid dia terbahagi kepada dua keadaan. Okey, waktu kemungkinan haid. Okey. Waktu kemungkinan haid terbahagi kepada dua pembahagian. Satu untuk mubtada'ah. Yang kedua untuk mu'tadah. Okey, yang kedua untuk golongan mu'tadah. Okey. Siapa dia mubtada'ah? Perempuan yang baru pertama kali. Sebelum ni dia tak pernah mengalami haid. Maka mana waktu kemungkinan dia keluar darah ketika umur 9 tahun qamariyah takribiyah. Okey. Umur 9 tahun qamariyah takribiyah berlebih kurang. Contohnya macam mana? Okey. Contohnya kita lihat pada 16 hari bulan, okey, 16 hari bulan 5, contohnya kita ambil 16 hari bulan 5, kita ambil contoh. Dia cukup umur 9 tahun. Ini umurnya 9 tahun takribiyah ni. Ketika umurnya 9 tahun pada tarikh 16 hari bulan 5. Kemudian darah mula keluar daripada 1 hari bulan 5. Okey, darah keluar. Darah keluar. Okey, jadi daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke 15 ni dia panggil tempoh takribiyah, 9 tahun qamariyah. Kalau darah keluar dalam waktu ni 15 hari sebelum umurnya 9 tahun, ini dipanggil waktu kemungkinan keluar haidnya. Waktu kemungkinan keluar haidnya. Tapi kalau keluar sebelum lagi, pada bulan 4 dan sebagainya, maka tu bukan darah kemungkinan bagi haidnya. Jadi darah kalau keluar sebelum daripada 15 hari, maka darah dipanggil darah fasad ataupun darah istihadah. Ini bagi perempuan yang mubtada'ah. Okey, ini kita kena tanda sini. Bagi mu'tadah pula, bagi orang yang sudah ada adat, bila kemungkinan haidnya? Apabila keluar darah selepas 15 hari atau lebih daripada haid yang pertama. Bagi perempuan yang mu'tadah,
Apabila keluar darah selepas 15 hari atau lebih daripada haid yang pertama, maka tu darah kemungkinan bagi haidnya. Contoh, seorang perempuan dia berhenti haidnya pada 30 hari bulan 4. 30 hari bulan 4 suci dah. Hari sucinya. Kemudian dia keluar darah semula pada 16 hari bulan 5. Ni darah ni dipanggil darah kemungkinan haid. Kenapa? Daripada 30 sampai 16 ni sudah melebihi daripada 15 hari suci. Okey, jadi selepas 15 hari keluar darah, maka darah ni berkemungkinan darah haid. Okay. Walaupun menyalahi akan adat sebelumnya. Walau menyalahi akan adat sebelumnya, tapi kalau dia dah melihat darah selepas 15 hari suci, maka dihukumkan sebagai haid. Kalau ke atas tu lagilah. Mana syarat nak tentukan darah haid, mesti kena lebih daripada 15 hari suci dulu. Baru boleh ditentukan sebagai darah haid. Sebab tu kena tanda. Kita kena tanda bila hari terakhir suci kita, pukul berapa. Kena tanda belaka. Berapa hari bulan, pukul berapa, sifat darahnya, supaya nanti kalau keluar darah lagi yang akan datang, kita tahu baru 13 hari daripada waktu aku keluar darah itu hari. Ini bukan haid ni, ni istihadah ni, ataupun boleh kata sebagai darah rosak ni. Jadi kita bolehlah bersihkan diri untuk sembahyang dan sebagainya. Sebab apa? Belum masuk haid. Tapi kalau berhubung, maka sebelum cukup 15 hari dipanggil darah istihadah ataupun fasad. Lebih tu dipanggil darah haid. Mana darah yang keluar sebelum 15 hari ni panggil darah yang untuk mencukupkan tempoh suci. Okey? Baik. Jika datang sebelum cukup suci 15 hari, maka dikira sebagai darah fasad dan ia perlu cukupkan sekurang-kurang suci dahulu, barulah darah selebihnya dikira haidnya yang baru. Okey? Contohnya kita kata pada 14 dan 15 ni keluar darah, kemudian bersambung. Bersambung 16, 17, 18 contohnya. Dia bersambung. Okey? Bila bersambung macam ni, jika darahnya keluar sebelum daripada cukup 15 hari daripada tempoh sucinya, maka ketika itu darah yang tak cukup ni dihukumkan sebagai darah fasad. Selebihnya baru dihukumkan sebagai haid. Jadi darah ni dipanggil darah untuk mencukupkan tempoh suci. 2 hari ni darah untuk mencukupkan tempoh suci, selebih tu baru dihukumkan sebagai darah haid. Okey? Tu baru dikira haid ni ya. Haid ni yang baru. Baik. Setelah kita hukumkan haid, maka ia diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang ditegah kepada perempuan yang berhaid, seperti puasa, solat dan bersetubuh. Dia tidak perlu menunggu sehingga darah keluar sampai sehari semalam, kerana beramal dengan zahir darah yang sedang keluar adalah haid. Mana tak perlu tunggu cukup 24 jam. Tak perlu tunggu 24 jam baru nak berhenti sembahyang. Okey? Apabila masa ni keluar darah ni, wajib sembahyang lagi. Okey? Ketika keluar sini, pada keadaan ni masih lagi wajib solat, wajib puasa. Kenapa? Ini hukumnya darah rosak, hukumnya suci. Okey. Masuk pada hari yang ke-16 je, maka dia tak boleh dah. Maka masuk pada hari yang ke-16, dia dihukumkan sebagai perempuan yang haid dah. Ketika itu wajib dia tinggal solat, wajib dia tinggal puasa. Tak perlu nanti sampai cukup 24 jam. Okey, tak perlu nanti sampai cukup 24 jam. Andai kata darahnya berhenti pada 17, maka ketika berlaku naqab ketika itu. Jadi kalau tak cukup 24 jam, ini dianggap sebagai istihadah juga. Bukan haid lagi. Tapi kalau dah cukup 24 jam, maka cukup dihukumkan sebagai haid. Dia kena menanti pula waktu yang lain. Waktu naqab seperti kuliah yang kita nyatakan yang sebelum ni, wajib untuk mandi, wajib untuk sembahyang, wajib untuk berpuasa. Okey? Okey, jadi tak perlu tunggulah sehingga darah keluar sampai sehari semalam. Seperti mana tak perlu menunggu untuk melihat darah keluar semula bagi orang yang naqab. Maknanya bila darah tu dah berhenti, wajib dia sembahyang, wajib dia mandi kalau dah cukup tempoh haidnya, dan wajib dia berpuasa. Begitu juga bagi perempuan yang melihat darah pada waktu kemungkinan ni. Ini panggil waktu kemungkinan. Apabila kita dah melihat darah pada waktu kemungkinan bagi haid,
Jangan kita kata, adat aku belum lagi ni. Biasanya adat lewat lagi ni. Tak kira. Tapi biasanya kalau tengok darah ni, orang perempuan memang suka. Dia lain dengan tak tengok darah. Sebab bila tengok darah ni, mana cuti. Memang suka. Mana memang nak tengok. Nak tengok darah. Tapi kita tengoklah, kalau keluarnya sebelum daripada 15 hari 15 malam, maka dia termasuk dalam perempuan yang istihadah ataupun fasad, wajib solat, wajib puasa. Tapi kalau keluar tu selepas tempoh suci pada hari yang ke-16, walaupun bukan pada adat kebiasaannya, maka ketika itu dia kena berhenti daripada solat, dia kena berhenti daripada puasa. Kerana darahnya telah keluar pada waktu kemungkinan bagi haid. Okey. Apabila kita hukumkan haid dengan melihat darah, apabila kita menghukumkan haid dengan melihat darah, kita hukum haid dengan sebab lihat darah. Tu je tanda haid, sebab lihat darah, kemudian keluar pada waktu kemungkinan bagi haid. Baru boleh dihukum sebagai haid. Kalau tak boleh lah. Walaupun dah cukup 15 hari 15 malam, hari yang ke-16, tapi tak keluar darah, boleh hukum haid tak? Tak boleh. Begitu juga perempuan yang dah adat dia biasa datang 1 hari bulan, tiba-tiba tak datang darah ketika tu. Dia kata, aku haid dah ni. Kenapa? Adat ni 1 hari bulan aku haid. Darah keluar tak? Tak keluar lagi. Tak boleh. Jadi nak dihukumkan haid tu bila ada tanda keluar darah, dan darah tu keluar pada waktu kemungkinan bagi haid. Okey. Apabila kita hukumkan haid dengan melihat darah, tiba-tiba darah berhenti sebelum mencapai 24 jam. Tiba-tiba tak cukup 24 jam. Okey. Maka ia wajib qada puasa dan solat yang ditinggalkan semasa darah keluar, dan tidak diwajibkan mandi kerana telah terbukti bukan haid. Okey, contohnya pada 16 lah, kita ambil contoh 16 hari bulan. Pada 16 hari bulan, contohnya pada 16 hari bulan, okey, 16 hari bulan ni darah keluar daripada pukul 6 AM sampai pukul 2 PM. Itu darah putih. 6 sampai 2 tak cukup. Baru berapa jam? Baru 8 jam. Jadi baru 8 jam, tak cukup 24 jam. Jadi ketika darahnya berhenti tak cukup 24 jam, maka wajib untuk dia solat, wajib untuk dia puasa keesokan harinya lah. Ataupun kalau dia tinggal dah puasa pada hari ni, ataupun dia tinggal solat, subuh dia tinggal ni, subuh dia kena qada balik. Kemudian nanti puasanya dia kena qada semula lah, memang kena qada puasa dia. Okey, kemudian kena mandi tak? Tak perlu mandi. Kenapa tak perlu mandi? Sebab tak cukup 24 jam. Habis kalau daripada sini banyak dah 24 jam, ini bukan darah haid. Yang sini tak dihukumkan sebagai darah haid. Yang dihukum haid darah ni je. Yang ni dihukum sebagai darah rosak. Walaupun sini keluar tu cukup 24 jam dah. Cuma sini tak cukup darah. Yang ni tak dihukumkan sebagai haid. Jadi tak perlu mandi. Kerana dia bukan perempuan yang haid. Okey. Jadi dia wajib untuk qada semula puasanya. Okey, tapi tak diwajibkan untuk mandi. Baik. Yang kedua, fasal yang kedua daripada bab yang ketiga, bilakah perempuan dihukumkan suci pula? Yang tadi perempuan dihukumkan sebagai haid. Yang ini bila pula seorang perempuan itu dihukumkan suci? Okey. Sebagaimana perempuan dianggap datang haid dengan melihat darah keluar. Okey, perempuan dihukumkan haid bila melihat darah keluar pada waktu kemungkinan haid. Begitu jugalah ia dianggap suci ketika berhenti darah selepas cukup tempoh sekurang-kurang haid. Selepas cukup tempoh sekurang-kurang haid, yakni supaya boleh dihukumkan suci daripada haid. Kalau tak cukup tempoh 24 jam, tak cukup tempoh suci sekurang-kurang haid, maka tak boleh dihukumkan sebagai suci, sebab dia dalam keadaan suci dah. Kerana dia dalam keadaan istihadah ataupun dalam keadaan darah yang rosak. Jadi dia hukum dia suci dah situ. Jadi kalau nak dihukumkan suci daripada haid, mesti sekurang-kurangnya cukup darah tu keluar 24 jam, sehari semalam, barulah boleh dihukumkan suci daripada haid. Yang mana sekiranya, bagaimana nak tahu tanda suci? Yang mana sekiranya dia memasukkan kapas ke dalam farajnya, yakni zahir farajnya, maka ia dapati kapas itu bersih, tidak ada apa-apa kesan darah padanya. Bila seorang perempuan dia masukkan kapas pada had zahir farajnya, iaitu had yang wajib dibasuh ketika istinja, bila dia masukkan tak ada darah,
maka ketika tu dihukumkan sebagai perempuan yang telah suci. Kenapa? Tak ada kesadaran dah pada kemaluannya. Walaupun menyalahi akan adat, melalui akan adatnya. Okey. Lalu diperintahkan mandi, solat, puasa dan boleh suami menggaulinya, yakni boleh suami tu bersetubuh dengan dia. Mana dihukum suci dah perempuan tu. Kenapa? Tanda-tanda haid tak ada dah. Kerana tanda haid ada darah pada waktu berkemungkinan haid. Adapun tanda suci iaitu ketiadaan darah setelah sempurna sekurang-kurang haid 24 jam. Boleh nampak dah masalah ni tak? Okay. Kalau tak cukup 24 jam tak boleh nak dihukumkan sebagai perempuan yang suci kerana dia memang suci dah. Jadi dia kena hukumkan dulu sebagai perempuan yang haid, baru boleh dihukumkan sebagai perempuan yang suci. Jika kembali semula darah dalam tempoh haid, maka nyatalah ibadahnya telah dilakukan dalam haid. Ini kita bincang pada bab naqab tadi dah ni. Kita bagi tahu dah. Jika kembali semula darah dalam tempoh haid, maka nyatalah ibadahnya telah dilakukan dalam haid. Oleh itu ia diperintahkan qada puasa saja. Kalau naqab tu berlaku di antara celah-celah haid, dengan menepati dua syarat yang sebelum ni, maka yang diperintahkan qada hanya puasa saja. Solat tak perlu qada semula. Oleh itu dia diperintahkan qada puasa saja dan tidak berdosa persetubuhan yang telah dilakukan, kerana semasa melakukan persetubuhan secara zahirnya ia melakukan ketika suci. Zahirnya ketika tu dia suci, walaupun selepas tu keluar darah mula. Contohnya lah, kita ambil contoh. Okey. Contohnya di sini kita lihat keluar darah 1, 2, 3. Baik. Kemudian hari yang keempat bila dia periksa, darah tak ada dah. 4, 5, 6, 7 contohnya. Kemudian tanpa dia sangka 8 keluar lagi. 8, 9, 10. Kemudian berhenti. Contohnya gini. Okey. Baik. Jadi 1, 2, 3 ni darah ni keluar pada waktu kemungkinan haid dah. Lepas suci daripada 15 hari dah. Okey, kemudian keluar haid. Bila haid, waktu pada kemungkinan haid, darah pun cukup 24 jam, maka dihukumkan sebagai haid. Kemudian suci. Suci makna dia cek hari keempat tu tak ada darah. Dia ambil kapas, dia cek tak ada darah, maka dia dihukum suci. Jadi pada waktu ni zahirnya dia dihukumkan sebagai perempuan suci. Bila suci maknanya wajib solat. Okey, puasa, boleh jima dengan suami. Okey, baik. Kemudian pada 8, hari yang ke-8 keluar darah semula. Bila keluar darah pada hari yang ke-8, hari ni masih lagi termasuk dalam hari ataupun tempoh maksima bagi haid. 15 hari 15 malam. Jadi ni masih lagi kemungkinan darah haidnya. Jadi dia pun berhenti. Okey, berhenti. Apa jadi dengan solat dia? Solat yang dia buat ketika ni tidak sah. Tak sah lah. Perlu qada tak? Tak perlu qada. Dia tak perlu qada lagi. Okey, baik. Kemudian puasa yang dia buat, puasanya pun tak sah, tapi puasa kena qada. Kalau dia bersama dengan suami dalam tempoh ni, tak berdosa. Tak termasuk dalam orang yang bersama dengan perempuan yang ketika datang haid. Tapi ni haid dah. Ni kerana waktu ni hukum zahirnya sebagai hukum orang yang suci. Melainkan kalau dia bersama pada hari ni, ni baru tak boleh lah, sebab memang nyata haid ketika tu. Okey. Jika selepas tu darah berhenti lagi, maka ia dihukumkan suci kembali. Kalau berhenti lagi pada 11, ni jadi suci balik lah. Jadi dia akan suci haid gitu sampai cukup 15 hari 15 malam. Okey, contohnya kat sini nanti 11, 12, 13, 14. Hari ke-15 baru keluar darah lagi. Okey, hari ke-15, 15 baru keluar darah lagi. Jadi pada hari ni hukumnya mana? Sama macam ni. Kembali semula macam ni. Kalau dah cukup 24 jam, maka wajib mandi. Ni wajib mandi. Tak tambah. Wajib mandi di sini. Hukumnya kembali macam ni. Kemudian kalau masuk pada hari yang ke-15, ni hari kemungkinan lagi ni. Hari yang paling akhir, maksima, maka kembali hukum haid semula. Solatnya kira tak sah. Puasanya kena qada. Katakan berhenti dah sampai sini. Bila berhenti sampai sini, maknanya dia kena qada puasa dia kalau dalam bulan Ramadan 8 hari. Bermula daripada sini sampai kepada 14 hari bulan. 8 hari dia kena qada.
Jimatnya macam mana? Jimatnya dimaafkan. Tak dihukumkan sebagai dosa. Jadi berapa jumlah haidnya? Jumlah hari haidnya ialah 15 hari, 15 malam. Kerana apa? Kerana nakak ni duduk berselang-selang di antara haid yang mencukupi 24 jam dan tak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Okey? Baik. Jika perempuan tersebut telah beradat berhenti darah, kemudian datang kembali, adakah ia diwajibkan mandi dan solat setiap kali darah berhenti? Ini masalah perempuan yang sudah ada adat. Maksudnya apa? Adat dia ada nakak bulan lepas. Dia ada adat dah, ada nakak bulan lepas. Kemudian bulan yang baru ni berlaku nakak yang sama. Jadi macam mana keadaan dia? Ini pun kalau ingat lagi jadual saya buat tadi, pendapat di antara Imam Rafi' dan Imam Nawawi. Okey. Masalah ini telah berlaku perselisihan pandangan di kalangan fuqaha dan Syafi'iyah. Mana ada di kalangan fuqaha Syafi'iyah, mana ulama Imam Syafi'i ini, mazhab Syafi'i ada berselisih pendapat. Okey, ada berselisih pendapat. Perselisihan pendapat ni, perselisihan pendapat hanya pada menentukan wajib qada solat dan wajib qada puasa ataupun tidak. Pada tu saja. Pada waktu tu saja. Okey. Jadi Al-Imam Rafi' dia berpendapat, Imam Rafi' berpendapat perempuan tersebut tidak boleh mengerjakan suatu pun daripada hukum hakam suci, kerana apa yang zahirnya perempuan tersebut pada bulan ini sama seperti bulan sebelumnya. Kalau mengikut Imam Rafi', okey, Imam Rafi', ni dia bukan pendapat yang mutamak ni, Imam Rafi' bukan pendapat yang mutamak. Katakan bulan lepas pernah berlaku macam ni. Okey. Jadi bila masuk pada bulan yang kedua ni, okey, contohnya kita lihat, ini bulan pertama lah, ini bulan kedua, ini bulan adat ni. 1 2 3, kemudian berlaku 4 5 6 7. Okey. Kemudian 8 9 10 11 12 13 14 15. Okey. Contohnya pendapat Imam Rafi' dia kata, kalau berlaku pada bulan kedua, okey, kalau berlaku pada bulan kedua, dia kena ikut adat haid pada bulan yang kedua. Bulan yang pertama tak ada khilaf. Imam Nawawi ke Imam Rafi' ke sama pendapat dia. Apa? Perempuan yang nakak wajib mandi, wajib solat, wajib puasa. Tu bagi bulan yang pertama. Khilaf pada bulan yang kedua. Khilaf ni berlaku pada bulan yang kedua. Itu adat yang berulang. Kalau pertama kali tak ada khilaf. Mana nakak pada pertama kali semua wajib semayang, wajib mandi, wajib semayang, wajib puasa. Okey. Khilafnya masuk pada bulan yang kedua. Ni bulan yang kedua ni. Bagaimana hukum pada bulan yang kedua? Kata Imam Rafi', pendapat Imam Rafi', dia kata kalau bulan pertama semuanya dihukumkan sebagai haid, okey. Kalau bulan pertama dihukum sebagai haid, maka masuk bulan yang kedua kena ikut. Makna apa? Tak boleh semayang lah sini. Tak boleh semayang lah. Tak perlu semayang. Kenapa tak perlu semayang? Sebab mengikut adat yang lepas. Kerana adat ni dihukumkan sebagai haid. Dihukumkan sebagai haid. Okey. Jadi siapa yang nak gunakan pendapat Imam Rafi', jadi dia kena tanda. Dia kena tanda waktu haid ni. Umpama contoh kita kata, dalam tempoh kita kata dalam tempoh ni, contohnya bulan yang pertama 4 5 6 7, okey, 4 5 6 7 darahnya keluar. Okey. Katakan nanti kalau pada bulan yang kedua sampai saja 8, andai kata 8 darahnya masih tak keluar lagi, maknanya dah menyalahi adat. Dah menyalahi dengan adat yang sebelumnya. Jadi apa yang dia buat? Dia kena qada semula yang ni. Ini pendapat Imam Rafi'. Dia nak sama. Kalau sini katakan haidnya keseluruhan 28 jam. Yang sini pun kena 28 jam. Hari nakaknya 4, hari ni pun nakaknya pun 4. Dia kena adat dia sama. Kalau tak sama, maka dia kena qada semula. Berat sikit lah, susah lah. Ini pendapat Imam Rafi'. Pendapat Imam Rafi'. Maknanya dia kata bulan kedua tak payah semayang. Tak payah semayang. Sebab apa? Sebab ikut adat dia. Kerana adat sebelum ni bulan 4 darahnya nakak. Tapi kalau tak berlaku pada hari yang keempat, hari yang ketiga dah nakak dah, tak boleh lah. Lain lah, tak sama dengan dia punya tempoh yang lepas.
Okey, itu pendapat Imam Rafi'. Adapun pendapat Imam Nawawi. Okey, pendapat Imam Nawawi, pendapat yang ditarjih oleh Al-Imam An-Nawawi, ini pendapat yang paling sahih lah. Bahawa ia diperlakukan seperti perempuan suci walaupun sudah beradat, berhenti darah dan datang kembali. Kalau mengikut Imam Nawawi, bulan 1 ke, bulan pertama ke, bulan kedua ke, 3 ke, 4 ke, seterusnya, sama je. Bila nakak, hukumnya suci. Nakak hukumnya suci. Wajib mandi, wajib semayang, wajib puasa. Wajib mandi, wajib semayang, wajib puasa. Jadi kita pegang mana? Kita pegang Imam Nawawi. Ini paling sahih dan paling muktamad, yang paling mudah untuk kita ikuti. Yang ni boleh ikut tak? Boleh untuk diri sendirilah. Kalau kita pandai kira dan sebagainya, boleh pakai awak ni. Tadi Abang Yus katakan masa nakak tu kan ada puasa kena kodok kan. 8 hari tadi kata. Tapi 1, 2, 3 kita patut kodok 15 hari semua kan. Ya betul dah. Memang kena kodok semua lah kalau semua waktu puasa ni. Okay, kodok semua 15 hari lah. Termasuk hari yang ni. Jangan tak kodok yang ni. Mana bagi orang puasa, maksudnya puasa ni dia kena kodok juga. Okay, semua sekali. Tempoh haidnya 15 hari 15 malam. Okay, baik. Masih Umi betulkan. Takut orang ingat kodok pada hari nakak je. Tak lah. Okay, maknanya bagi perempuan yang mengikut, kita kata ikut apa yang berlaku nakak. Okay, berlaku nakak kalau berlakunya dalam bulan Ramadan, mana dia wajib puasa pada waktu ni. Okay, wajib puasa. Apabila didapati keseluruhan harinya adalah haid, maka dia kena qada keseluruhan lah. Dia kena qada keseluruhan hari, termasuk hari nakak. Kerana puasa pada hari nakak ni termasuk dalam puasa yang tidak sah bagi perempuan yang nyata haidnya. Okey. Jadi dua pendapat. Jadi mana yang kita nak ikut, yang mudah ikut ataupun yang muktamad, iaitu pendapat yang ditarjihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Okey. Baik. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah apa yang dinilai sahih oleh Al-Imam An-Nawawi. Tetapi dalam masalah ini harus untuk beramal untuk diri sendiri dengan pendapat Imam Rafi'. Mana beramal untuk diri sendiri tak ada masalah. Okey. Baik. Okey. Okey, habis itu kemudian nanti baru kita akan masuk pada bab yang seterusnya, iaitu bab yang pasal yang ketiga, tanda suci daripada haid. Okey, kalau ada apa-apa kemusykilan, kita boleh ingatlah. Cuma saya nak pesan, nakak ni waktu suci jangan kita tunggu. Biasanya orang perempuan dia kata, tunggulah nanti mungkin darah keluar lagi. Tunggulah sampai kepada 15 hari 15 malam. Kemudian apabila ditunggu ternyata darahnya tak keluar. Jadi bila kata wajib, bila suci tu wajib sembahyang lah. Wajib sembahyang. Okay. Walaupun pada hujungnya nyata dia keluar haid, maka yang sini dihukumkan sebagai orang yang meninggalkan sembahyang juga. Kerana ketika ni wajib dia bersembahyang. Kerana dia tak berpegang mana-mana pendapat. Kalau dia berpegang pada pendapat Imam Rafi', sudah tentu dia tahu kaedah dia. Tapi kalau tak pegang, dia main anggap je, maka tak boleh. Okey, jadi waktu nakak ataupun waktu yang memang ada tanda suci, maka ketika itu wajib sembahyang walaupun dalam sehari. Contohnya kalau berlaku dalam sehari, okey. 1 hari bulan darah keluar pada waktu kemungkinan haid, 1 hari bulan keluarnya pukul 6 AM. Okey, kemudian berhenti pada pukul 12 PM. Okey. Kemudian nanti masuk zuhur lah pukul 1 PM. Okey. Mana ni 1 PM katakan zuhur. Solat zuhur. Ni hari pertama ni, tak cukup lagi. Mana ni dihukumkan sebagai darah istihadah lah. Perlu mandi tak perlu mandi, tapi sembahyang, kena sembahyang lah hari ni. Kena sembahyang. Nanti kalau keluar pula darah pukul 3, berhenti lagi, tak usah sembahyang. Dia tak perlu sembahyang. Nanti ikutlah, tengok sampai tempoh sebanyak-banyak haid. Kalau cukup 24 jam, maka keseluruhannya dihukumkan sebagai haid. Kalau tak cukup, maka dihukumkan sebagai istihadah. Okey, habis tu. Baik. Jika orang yang istihadah, ni ada satu soalan, jika orang yang istihadah selepas solat fardu, boleh tak dia gunakan wuduk yang sama untuk qada solat jika dia dapati darah tiada mengalir keluar selepas solat fardu itu, ataupun dia tetap perlu diperbaharui wuduk itu. Okey, dia lihat kalau katakan dia ada kebiasaan dah yang mana darahnya tu berhenti.
Memang dia biasanya kalau sembahyang waktu ni darah istihadahnya akan berhenti. Maka ketika itu dia tak perlu untuk mengulang semula. Tapi kalau memang nyata darahnya tu biasa keluar lagi, ketika tu dia kena ulang semula wuduk dia. Okey. Ni mana kalau memang dia memang yakin dah darahnya tak akan keluar balik. Darahnya tak akan keluar balik. Walaupun kalau dia buka tu memang tak ada darah sekalipun, maka ketika tak perlu untuk ulang wuduk dia. Maka dia anggap sebagai perempuan yang dah bersih daripada istihadah. Tapi kalau keluar ketika sembahyang dia kena berhenti ya. Okey. Tu mana tak perlu untuk dia ulang semula kalau memang nyata darahnya tak keluar dah. Memang tak ada kesan darah dan sebagainya, maka dia boleh gunakan dengan wuduk yang sama. Ni yang tak boleh ni bila darah tu berpanjangan. Bila darah tu berpanjangan, mana untuk satu wuduk hanya untuk satu solat fardu. Maka qada ni termasuk dalam solat fardu bagi perempuan istihadah. Dia tak boleh jamakkan. Jika tarikh haid 11, 12 bulan pertama, mana 11 dan 12 pada bulan pertama, tapi bulan kedua haid datang awal 4, 5, 6 bulan kedua, mana haid datang awal, tak ada masalah. Kalau haid tu datang awal pada waktu kemungkinan bagi haid, mana lepas dah tempoh suci 15 hari 15 malam, maka dihukumkan haid lah. Dihukumkan haid. Katakan dia keluar 11, berhentinya bila? 7 hari, 11 sampai 18 contoh. Okey, kemudian berapa hari bulan keluar darah? 4 hari bulan. Mana 4 hari bulan tu lebih dah tempoh 15 hari 15 malam. Lebih dah tempoh 15 hari 15 malam. Maka tu dia panggil tempoh kemungkinan suci dah. Jadi bila dia lihat darah pada tempoh yang melebihi daripada tempoh sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam, maka itu kemungkinan haid ni. Walaupun tak melepasi bulan lagi. Walaupun tak melepasi bulan lagi. Contohnya ada orang keluar darah, okey, dia keluar darah, ambil contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 awal bulan. Okey, kemudian berhenti, tak keluar darah. Berhenti tak keluar darah. Kemudian keluar darah bila? 23 hari bulan. Hari yang ke-23. 23, 24, 25, 26, 27 umpama contoh. Keluar darah. Okey, walaupun dalam satu bulan. Okey, maka ni dihukumkan sebagai haidnya yang baru. Kenapa haidnya yang baru? Kerana dah melepasi tempoh 15 hari. Tempoh sekurang-kurang suci. Tempoh kemungkinan haid tu boleh dah ni. Sebab dah lebih daripada 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada ni lagilah. Walaupun menyalahi adat ni yang sebelum. Dia yang nak ikut adat ni kalau ada orang masalah istihadah je. Baru dia kembali kepada adat ni. Kalau tak ada masalah istihadah, tak ada masalah. Okey. Kalau memang haidnya normal, cuma dia keluar awal je, tak ada masalah. Awal boleh, tapi dengan syarat mesti melebihi tempoh sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Okey. Okey, ada lagi? Satu lagi soalan, itu kita berhenti. Mengikut pandangan Imam Rafi', jika telah menyalih adat pada bulan sebelumnya, seperti Ustaz bagi tadi, pada hari ke-8 dan selanjutnya tadi, dia kena solat dan puasa macam biasa. Adakah dibolehkan jika perempuan itu masih tunggu hari ke-9 kerana dia yakin darahnya keluar? Ini tak boleh tunggulah, kerana dia menyalahi adat dah. Ketika bodoh tak boleh nak tunggu. Bila menyalahi, kalau kita ikut pendapat Imam Rafi', bila menyalahi akan adat sebelumnya, maka tu tak boleh lah. Maknanya dah menyalahi akan adat. Dia boleh tunggu ni selama mana masih lagi dalam tempoh adat ni. Jadi apabila menyalahi adat, katakan contohnya nakak dia sampai 7 saja hari bulan lepas. Ini sampai 8 tak berhenti lagi. Bila 8 tak berhenti lagi, dia tak boleh tunggu 9. Apa nak tunggu 9 lagi, 8 tak berhenti dah. Bukan 8 tu keluar darah, tapi kalau 8 keluar darah, mana menyamai akan bulan yang lepas. Tu bulan yang lepas. Okey. Kemudian anda kata kalau 4, 5, 6, 7, okey, darah tak keluar sampai ke 8, darahnya tak keluar, maka dah menyalahi akan adat. Jadi mana pada hari yang ke-8 ni dia kena sembahyang disertakan dengan qada yang belakang ni. Kena sembahyang ganti dengan qada. Kenapa? Dah menyalahi akan adatnya. Boleh jadi darahnya akan berhenti terus lepas ni. Hari yang ke-9 ni kita tak pasti. Yang ke depan jangan.
Jangan yakin depan keluar tu, jangan. Dia tak boleh. Bab haid ni kita kena benar yakin. Ya, dia tak boleh kata aku nak tunggu esok lah, berkemungkinan keluar. Takut-takut esok tak keluar. Sama macam ni lah. Kita kata 7, mungkin besok akan keluar. Tahu-tahu 8 tak keluar. Nanti kita kata 9, 9 besok lah keluar. 10 tak keluar lagi. Lama-lama nanti sampai 15 hari tak keluar. Sebab tu ambil kaedah Imam Nawawi mudah. Kaedah Imam Nawawi bila nakak suci. Okey. Kaedah Imam Rafiq ni mana boleh nak pegang, tapi kita kena perhatikan tempoh suci tu betul-betul menepati dengan bulan yang sebelumnya. Bila menyalahi walau sejam. Bukan kata sehari, walau sejam. Menyalahi walau sejam. Contohnya haid dia bulan lepas sebelum daripada berlaku nakak tu, contohnya haid dia 7 jam 7 hari 2 jam umpama contoh. Okey. Dia punya tempoh haid situ. Masuk bulan ni 7 hari sejam. Tak cukup tempoh. Mana suci lebih awal. Ataupun tempoh nakak dia tu tak sampai 4 hari ataupun aku 3 hari. Mana kurang daripada tempoh adat nakak dia. Maka ketika tu dia kena qada semula yang ni. Asalnya kalau ikut Imam Nawawi ni daripada awal lah dia qada senang. Dia sembahyang je tak perlu qada lah. Dia kena sembahyang daripada awal. Okey, jadi mana yang bertanya ni mana tak boleh menunggu. Jangan guna istilah menunggu. Okey, tak boleh pakai, jangan kita ambil istilah menunggu. Dalam bab haid kita tak boleh menunggu, kerana kalau nak tunggu 15 hari. Kalau kita bagi peluang tunggulah, kalau ulama kita bagi peluang tunggu, akan tunggu sampai 15 hari lah. Contohnya kalau darah keluar hari pertama saja. Waktu 2 tak keluar. Tak apalah, ada 15 hari lagi, ada 14 hari. Tunggu tak keluar darah. Tak keluar ni. Jadi maknanya ni semua dihukum suci. Dihukum sebagai suci. Qada satu hal tapi dia meninggal dengan sengaja. Alasan dia tunggu tak boleh. Okey, melainkan duduk hari ni. Hari ni lain lah. Hari memang nakak dah. Tak sembahyang kenapa? Esok ada lagi sebab bulan lepas 6 bulan tak keluar darah. Hari 6, tak apa tak sembahyang kenapa? Biasanya sampai 7. Okey, masuk 7 je dia kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga. Sebab apa? Bulan lepas nakak sampai 7 hari je. Hari yang ke-7. Okey, kalau masuk 8 keluar darah, okey selamat. Selamatlah ni kena lepas Okey, 8, 9, 10. Kata contoh 10, 11. Kemudian 11 nakak balik. Okey, kena tunggu. Dia tunggu balik. Katakan 12 keluar mula darah. Dia menyalahi dah. Menyalahi dengan bulan yang lepas. Okey, jadi yang ni kena qada balik nanti. Boleh? Qada tu maknanya yang keluar darah tu tak qada lah. Yang keluar darah taklah. Qada pada nakak je ni, masalah nakak ni. Masalah yang tak keluar darah ni. Bila menyalahi akad adat maka dia kena qada mula. Okey. Sebab tu kita ambil kaedah yang ni paling lepas tu pendapat Imam Nawawi yang ni yang paling sahih dan paling muktamad dan paling mudah untuk diamalkan. Kerana kebanyakan kita memang tak jaga waktu ni. Berapa jam haidnya, berapa jam nakaknya dan sebagainya. Dan kita pun kadang tak perhati bila berhenti darah dan sebagainya. Okey. Jadi insya-Allah kalau ada soalan yang lain nanti kita akan jawab pada ruang komen insya-Allah. Wallahu alam. Kita akan sambung semula kuliah kita pada esok pagi pada jam dan waktu yang sama insya-Allah pada jam 9.30 lebih kuranglah. Takriban juga tu. Kalau tak dapat nak 9.30, 9.45, gitulah anggaran waktu tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquq alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.